dalam hati dia tanya, siapa yang tengah pegang kat belakang aku? Hai semua, Assalamualaikum. Okay, so welcome back to my channel. So, seperti biasa, saya dengan adik saya. Okay, itu dia. Okay, so hari ni awak nak cerita apa bang? Okay, so hari ni nak cerita pasal pengalaman member abang. Ni member college lah dulu. Diorang kerja suka buat kerja gila kan. So, bagi sesiapa yang duduk dekat KL tu, diorang akan tahulah. Kan? KL kat mana? Ni Nas sendiri pun tahu. Dekat Bukit Tungku tu. Bukit Tengku tu kat mana? Kawasan Bukit Tungku. Kawasan Bukit Tungku. Kawasan tu memang banyak hantu. Serius. Kawasan tu memang banyak hantu. Siapa yang Bukit Tengku tu tempat korang banyak hantu. Serius. Kawasan tu banyak siapa hantu. Siapa yang duduk kat Bukit Tungku? Yes. Siapa yang duduk kat Bukit Tungku, confirm dia orang tahu. Tempat tu memang sangat-sangat berhantu. Macam pernah dengar. Diorang ni member abang lah masa dekat college. Jadi yang diorang ni pergi nak merasa pergi rumah berhantu, nak merasa jumpa hantu macam mana apa semua. Jadi diorang pergi dekat rumah satu datuk ni. Rumah tu dah tinggal berpuluh tahun dah tinggal. Dia banglo besar. So apa sejarahnya rumah tu? Rumah tu dia tak ada sejarah macam yang kita biasa dengar pasal sejarah yang orang bunuh diri ke, ada orang bunuh diri apa semua, tak ada. Dia tak ada sejarah yang macam tu. Tapi sejarahnya kan, orang punya rumah tu lari daripada rumah disebabkan tak tahan dengan rumah tu. Tempat tu dekat dengan kubur ke? Tak ada. Kawasan Bukit Tungku, dia bukan kawasan kubur, dia kawasan bukit. So, diorang ni pergi ke sana, konon-kononnya nak buat macam orang kata, kita panggil apa diorang biasa pergi buat, pergi tengok-tengok hantu tu. Lupa lah nama. Ghost Hunter. Yang itu. So, diorang ni sebagai ghost hunter lah konon-kononnya. Diorang pergi. 1, 2, 3, 4 lelaki, 3 perempuan pergi. So, diorang ni pergilah ke Bukit Tungku tu. Diorang pergi ke Bukit Tungku tu. Pergi terus ke banglo tu. Berapa orang? 7 orang. 4 lelaki, 3 perempuan. Berani perempuan tu. Memanglah berani kalau dah ada 4 lelaki tu teman. Cuba kalau dia orang 3 je pergi. Mampu dia tak pergi. Mission abort. Jadi tu. Yes, jadi diorang pergi. Diorang pergi sampai dekat situ. Mula-mula sebelum diorang keluar kereta, diorang pergi dah pukul 11 lebih. Memang saja pergi masa-masa tu. So diorang bawa lah kamera semua lah. Tak, diorang tak bawa kamera. Sebab diorang nak tengok hantu. Diorang bukan nak rakam. Diorang nak dapat that experience. Memang jumpa lah kalau tak bawa kamera kan. Okay, lepas tu tak sabar ni. Okay. Diorang tak bawa kamera tu. Memang diorang tak bawa kamera langsung. Diorang just bawa, itulah pandainya diorang. 7 orang. Diorang ada 7 orang. Tapi diorang hanya bawa 2 torchlight. Jadi lepas tu, diorang nak keluar daripada kereta. Diorang baru je berhenti kereta. Diorang naik 2 kereta kan. So, diorang baru je berhenti kereta. Nak keluar daripada kereta tu, member seorang perempuan dah cakap, aku rasa aku tak boleh nak ikut lah. Aku rasa macam lain macam. Rasa macam sedap ada hati. Ada something yang akan jadi. Jadi dia cakap dia tak nak ikut, dia kata. Lepas tu diorang cakap apa? Okeylah, kalau kau tak nak ikut, tak apalah, aku tunggu je lah kat kereta. Diorang keluar dari kereta, dia pun keluar dari kereta. Takkan korang nak tinggal seorang-seorang kat sini? Biar betul. Sudah. Yelah dia tak nak ikut, tapi of course lah dia tak nak tinggal dalam kereta. Seorang-seorang. Jadi macam dia cakap, takkan korang nak tinggal aku seorang-seorang kat sini? Ni lagi aku lagi takut seram. ikut korang. Jadi nak tak nak dia terpaksa ikut juga. Dia terpaksa ikut. Jadi diorang masuk dalam pintu tu. Diorang masuk ikut pintu besar. So pintu besar dia memang pintu besar lah, yang jenis 2 dalam pintu punya. Dia 2 tingkat lah, banglo tu 2 tingkat. 2 tingkat, yes. 2 tingkat, memang 2 tingkat. Jadi, tahu tak, rumah dia jenis yang mana kita naik, bila kita masuk je rumah tu, lepas tu dia ada tangga besar. Dia ada tangga besar macam tu, lepas tu dia ke kanan kiri macam ni. Macam rumah mewah, macam Datuk Ali Shukri punya.
kan? Lebih kurang macam tu. Dia ada tangga macam ni, lepas tu dia ada tangga pecah macam tu kan. Faham. Sebiji macam tu, sama. Jadi diorang masuk, bawa 2 torchlight ni. Diorang bawa 2 torchlight. Okey, mula-mula masuk. Okey, dah sampai kat dalam. 2 torchlight tu dua-dua lelaki pegang lah. Dua-dua lelaki pegang. Mana jadi orang tu yang jadi problem, bila diorang masuk, satu torchlight tak nak menyala. Bateri diorang baru beli sebab diorang nak pergi kan. Jadi diorang beli torchlight tu pun baru, bateri tu pun baru. Okey, faham. Jadi tiba-tiba satu torchlight tak boleh hidup. Sudah. Okey, tak apalah lagi. Diorang masih lagi cakap, okeylah kalau macam ni kita pakai satu torchlight je lah. Pergi. Okey. So ingat tak tadi tangga naik ke atas, lepas tu dia berpecah dua kan? Betul. Okey. Jadi diorang naik tangga tu dengan satu torchlight. Orang belakang semua ikut, semua pegang baju dekat belakang. Faham tak? Macam budak-budak kecil jalan, pegang baju sampai belakang. Wait, dekat sikit weh. Dapat imagine. Wait, tunggu. Jadi diorang masuk. Bila diorang masuk, okey, diorang first naik tangga tu. Naik tangga yang first, naik tangga yang ke atas. Ada satu tangga je naik ke atas. Jadi lepas tu bila diorang naik tangga tu, jadi diorang fikir okey, tangga ada ke kanan satu, ke kiri satu. Dua-dua menuju tempat yang sama lah, menuju ke tingkat atas. Jadi diorang cakap okey, tak apalah, kita naik tangga belah kiri. Okey. Semua ikut tangga belah kiri. Seorang pegang torchlight, lepas tu ikut, yang lain semua pegang baju dekat belakang. Pegang sampai belakang 7 orang. Jadi yang seorang depan ni pegang torchlight, jalan naik tangga yang belah kiri punya. Diorang dah naik tangga depan kan. Lepas tu diorang naik tangga sebelah kiri punya. Okeylah. Dia naik sampai atas. Dia jalan depan sikit, dia tengok ada tangga turun. Apa hal ada tangga turun? Tadi tangga naik. Lepas tu tangga naik lagi satu sebelah kanan. Tapi aku naik yang belah kiri, dah sampai ke atas, ada tangga turun ke bawah. Okey. Tak apalah. Tak apa. Ikut tangga tu, turun balik. Turun sampai dekat. Turun balik lah. Dia ikut je tangga tu. Okey. Dia turun. Lepas tu dia suluh kat depan kan. Kenapa member aku dekat depan? Tak, semua ikut belakang dia tadi kan? Yes, semua orang tengah pegang baju dekat belakang dia. Dia naik tangga sebelah kiri. And then member dia semua ikut kat belakang. Betul? Okey, betul. Okay, member dia semua ikut kat belakang. Then dia dah naik sini, dia turun dekat sini. Okey. Dia naik belah kiri. Dia nak, lepas tu dia sebenarnya dia turun belah kanan. Yang dia nak turun tadi, lepas tu dia nampak kawan dia tengah naik belah kiri tu. Ya, betul. Sudah. Ya Allah, goosebump. Okey. Yang bestnya, kan, waktu tu best, dia yang pegang torchlight kan? Okey. Dia yang pegang torchlight? Dia pegang torchlight. Betul. Sekarang dia tak berani nak bergerak apa benda sebab dia nampak member dia kat depan. Dalam hati dia tanya, siapa yang tengah pegang kat belakang aku? Aduh. Faham tak? Dan siapa kawan dia pegang kat depan dia tu? Sebab dia nampak orang yang paling belakang ada dekat depan dia. Dan belakang badan dia masih ada lagi something yang pegang macam member dia pegang. Ya, faham. Jadi waktu tu dia pusing slow-slow. Lepas tu dia masih lagi rasa ada orang pegang baju dia tau. Dia terus pusing laju. Dia nak suluh. Terus siapa yang pegang belakang dia? Jadi dia pusing laju. Benda tu terus daripada belakang dia pusing sok macam ni. Okey, kat depan terbang terus. Depan mata dia benda tu terbang. Dia betul-betul dekat depan mata. Dia buat macam illusion tau. Naik sini turun sana, kau nampak depan macam tu lah lebih kurang. Like macam mirror effect. Dia buat macam maze. Rumah tu dah jadi macam maze. Dia buat meremang. Yes. Okay. So bila dia pusing macam tu, sebab member dia dah nampak dia punya torchlight tadi kan. Sebelum dia pusing tu, member dia kan kat depan. Jadi member dia nampak torchlight dia. Member dia semua pusing ke belakang. Tapi member dia pusing ke belakang, semua macam semua pandang dia macam tu. Sebab diorang semua nampak apa yang ada dekat belakang dia. Tak. Kira yang kawan dia yang actually naik tangga yang tengah pegang baju dia tu, tak perasan ke dia hilang ke ataupun orang pun tengah pegang something yang bukan orang?
Itu tak Tak. faham. Dia naik tangga, sampai dekat atas tangga, dia hilang. Tu yang nak cakap. Hilang ke kan? Ke ada benda lain ganti ke? So, in this case, dia hilang. Sebab tu dia orang berhenti dekat tangga. Sebab tu dia orang berhenti dekat tangga. Sebab orang yang depan sekali, hilang. Pegang Orang yang torchlight belakang tu. dia, berhenti. Ha. Orang yang belakang dia, berhenti. Sebab tak ada benda yang dia nak pegang, tiba-tiba hilang. Aha. Lepas tu, gelap. Jadi, diorang tak boleh nak bergerak. Tiba-tiba ada torchlight datang daripada belakang. Semua pusing. Rupanya member tu ada kat belakang. Diorang pusing je, diorang terus nampak apa benda yang ada dekat belakang member tu. Apa? Nampak apa bang? Diorang nampak perempuan tu ada dekat belakang dia. Siap tengah senyum lagi. Allah. Dia memang tengah senyum. Dia senyum. Dia pegang. Dia macam seronok tau. Dia macam seronok. Dia pegang kan, dia ikut. Dia ikut. Tapi dia senyum. Checkpoint seronok. ke? Yes. Allah. Member semua tengok macam, Allah. oh my god. Macam tu. Sebab dia bukan torchlight Dia kan. pusing. So kat cahaya dekat Yes. dia. Then, dia pusing. Bila dia pusing laju tu, jadi memang depan mata dia, zup, dia tu terbang terus. Tahu tak? Benda tu betul-betul terbang. Jadi, dia pergi dekat member dia. Yang depan dia tadi tu. Dia pergi kat member dia. Yang tengah nak naik tangga tadi. Sebab dia tengah turun. Ya, ya. Pergi kat member tu. Masa dia nak turun tangga tu, dia lalu dekat depan pintu. Dia tak Pintu besar berhenti. tu. Dia lalu. Pintu besar yang diorang mula-mula masuk tadi. Yes, yang dia orang masuk tadi. Sebab dia orang naik tadi belah kiri, turun belah kanan, ada satu tangga kan. Dekat nak naik tu. Jadi dia orang baru nak turun tangga yang first ni, nak turun balik, nak keluar, dia lalu dekat depan pintu. Fuh. Jadi dia orang tunggu. Jadi dia orang macam, aduh, macam mana nak keluar ni? Lepas tu member yang seorang tu, dia dah ada satu keadaan ni yang teruk tau. Dia macam yang pegang torchlight tu. Dia dah macam nak pitam. Yelah terlampau takut. Tadi ada kat belakang, sekarang nampak kat depan. Oh no. Dia nak pitam bukan sebab tu. Okey, tak apa. Itu kejap lagi. Sebab apa? Lepas tu dia dah keadaan yang dah teruk. Macam lepas tu sekarang diorang nak keluar. Sebab dia kata dia dah tak, badan tak sedap. Jadi dia nak keluar. Walaupun nampak benda tu lalu, nak keluar jugalah. Lagi try baik juga. Dia dengan torchlight dia try juga nak keluar. Dia keluar, dia nak keluar. Lepas tu member-member lain semua ikut kat belakang. Semua ikut kat belakang. Yang tu lah waktu benda tu lalu tu. Bila benda tu lalu, jadi dia berhenti. Lepas tu member duk tanya, macam mana kita nak keluar ni? Dia dah tengah tunggu depan pintu. Dia tahu aku tak kira, aku nak keluar je. Aku tak kira. Memang aku dah tak tahan, badan aku rasa lain macam. Dia cakap, aku memang nak keluar. Dia nak duduk depan pintu pun aku langgar je, dia kata. Yelah, Sebab dah aku dah janji tak tahu keluar. badan aku macam mana ni. Janji keluar kan. Lepas tu diorang jalan sampai ke pintu tu. Keluar. Lepas tu diorang tengok kanan kiri, tak ada. Okey lah, tak ada. Lepas tu dah keluar, sampai dekat kereta, member tu dah macam nak pitam. Dah Yelah, macam macam teruk, lemas sangat dah macam- badan dia. Yes. Lepas tu diorang pegang lah dia. Diorang pegangkan dia, diorang dudukkan dia. Lepas tu dia kata, ada sakit dekat belakang badan dia kata. Diorang angkat lah baju dekat belakang dia. Diorang tarik je baju tu, ada kesan cakar 4 jari dekat belakang badan dia, panjang macam tu sampai bawah. Memang panjang macam tu tarik. Luka. Bukan kesan, luka. Memang luka. Luka macam kena toreh. Macam kuku yang abang Tapi cakap tu kan halus je kan. Kuku halus tu. Dia macam kena toreh, macam tersangkut dekat paku macam tu, tapi dia ada 4 jari paku. macam tu. Hmm. Sampai ke bawah. Daripada atas ni, Ya, macam 4 sampai ke paku bawah lah. sebelah sini. Ya. Dia macam ni. Dia macam ni, macam tu. Hmm. Tapi 4. Aduh. Jadi yang diorang ni disebabkan walaupun diorang dah nampak, tapi yang kena seorang kan. Sebabkan hanya seorang je yang kena, jadi semua tak puas hati. Semua macam dia dah dapat lalu dah benda ni. Something yang dia boleh cerita kat orang sampai kena cakap Ya macam tu. Faham tak? Allah. So member 6 orang lagi ni tak puas hati. La ilaha illallah. Apa masalah Jadi diorang? diorang nak masuk balik rumah tu, tapi yang member yang seorang ni cakap, tak payahlah, sebab apa korang sendiri dah nampak macam mana aku kena, lepas tu macam mana dia ikut, macam mana dia nak halang kita keluar daripada rumah tu apa La semua. ilaha illallah. Lepas tu, Pendek akal semua. diorang cakap, tak kisahlah, boleh je, kita try juga masuk. So perempuan yang mula-mula takut sangat tadi pun ikut lagi sekali. Dia dah tak ada pilihan, dia terpaksa ikut. Jadi
diorang mula-mula nak masuk balik ke rumah tu. Lepas tu diorang pandang je ke rumah tu, baru nak bergerak pergi ke arah rumah tu, benda tu berdiri dekat tingkap atas. Allah. Dekat tingkat atas. Dia berdiri dekat situ. Senyum. Dia gelak, dia jenis gelak yang macam tu. Allah. Dia gelak macam tu, lepas tu dia terus Terbang. daripada tingkap, dia terbang terus ke arah pokok. Ada satu pokok besar kat tepi rumah tu, dia terus terbang naik atas pokok tu. Terus diorang tak jadi nak masuk rumah tu balik. Bukan diorang nak sangat ke tadi? Kau tak. Pendek akal diorang sungguh. jadi takut. Dia takut bila dengar je dia Habis itu yang mula-mula tadi tak takut. Dia dah nampak tu, diorang jadi takut. Diorang jadi macam, tak apalah, kita gerak je lah. Dia dah mula dah tunjuk macam tu. Sebab dia punya nyaring tu, dia menilai tu, dia jenis macam tu. Tapi apa diorang expect? Diorang ingat bila diorang masuk, diorang pun nak cakap macam tu, so diorang nak kena cakap macam tu supaya diorang boleh tunjuk orang. Aku pun kena diorang je tu. expect apa tau? Diorang expect yang mana diorang bila masuk rumah tu, diorang boleh nampak, nampak tak? Dia ada dekat tepi pintu sana. Aku nampak dia ada dekat tepi pintu sana, nampak tak? Aku nampak dia dekat tingkat atas, macam tu. Maksudnya diorang nak ada pengalaman diorang sendiri. Allah. Tapi lepas tu dia nampak je benda tu terbang macam tu, terus tak jadi. Terus cakap, jomlah kita gerak. Tapi ceritanya tak habis dekat situ. Ya ke? Okey. Diorang masih lagi tak puas hati. Jadi diorang ajak, jom kita pergi Highland Tower. La ilaha illallah. Dah nampak benda tu. Malam tu juga diorang nak pergi Highland Tower pula. Yes, dalam pukul lebih kurang 2:30 pagi. Diorang bergerak ke Highland Tower. La ilaha illallah. Gila sungguh. Sebab diorang masih lagi tak puas hati. Masih lagi nak ada pengalaman sendiri. Okey. Lepas tu diorang sampai ke Highland Tower tu, yang member yang dah kena tu, kan member yang dah kena cakar tu. Jadi member tu dia cakap, aku tak nak masuk. Aku tak nak masuk kawasan sana sebab badan aku dah tak sedap ni, rasa macam nak pitam, rasa macam dah seram sejuk badan dia, macam memang dah tak selesa dah, rasa macam nak demam macam tu. Tak nak ikut. Okey. Jadi yang member yang lain seorang ni, kan lelaki ada empat orang lelaki kan. Jadi yang seorang ni tinggal. Yang perempuan yang first tadi yang tak nak ikut tu pun tinggal sekali dengan yang lelaki ni. Dalam kereta lah. Jadi diorang berdua tu dekat kereta. Yang pergi 5 orang. Yang pergi 5 orang ni, diorang jalan, baru nak masuk pekarangan kawasan Highland Tower tu. Tahu tak? Kawasan Highland Tower tu kan yang dah runtuh tu, dia kan kawasan kosong macam tu je. Dia bukannya ada hutan ke apa, dia tak ada, kosong. Seorang ni yang memang sangat-sangat tak puas hati bila dia tak dapat nak jumpa benda-benda tu. Dia kiranya kalau ada satu cerita kan, ada seorang yang memang annoying sangat. Dia langkah masuk, orang kata masuk kawasan Highland Tower, dia langkah masuk dalam tu, dia terus muntah. Jadi dia jalan-jalan, tiba-tiba dia tercampak, lepas tu dia muntah. Dia kena tumbuk. Benda tu tak bagi masuk. Dia melayang tau. Dia jalan, terus kena. Jatuh, lepas tu dia terus muntah. Dia orang tanya, kenapa? Apa hal kau tiba-tiba muntah tengah jalan, muntah tiba-tiba. Tu dia kata, ada orang tumbuk perut aku. Sudah. Dia dah lalu macam tu, dah sampai muntah-muntah apa semua. Member dia terpaksa papa dia angkat, bawa pergi kereta, dan orang cakap, cukuplah untuk malam ni, cukup. Kita jangan cari hal dah, sebab dah nampak macam tak boleh nak go. Memang tak boleh nak go. Tu orang cakap, okey, yang untuk malam ni cukup dah. Jangan kita tak nak pergi mana dah. Cukup dah, sekarang pukul 3 lebih pagi dah. Kita balik je. Nampak sangat memang tak dibenarkan dah. Sampai tahap macam tu. Jadi lepas tu itu yang diorang dah balik apa semua. Yang member yang kena cakar tu demam. Walaupun esok tu dia still pergi college, tapi dia demam teruk. Itu sampai dekat college tu dia tunjuk, kau tengok ni, tengok belakang aku. Dia angkat baju dia, tengok. Memang nampak macam kena macam paku tersangkut 4 macam tu. Cantik je sampai bawah. Tu dia kata, aku memang kalau lepas ni nak ajak pergi kat rumah kat Bukit Tumpu tu, memang aku takkan pergi dah. Dia cakap, memang aku menyesal pergilah dengan dia orang ni. Tak nak dah aku pergi. Betul, tambah-tambah yang lagi seorang yang jenis macam nak lagi tu. Tumbuk kan tak pasal-pasal je.
Dia memang sampai yang hari Annoying yang esoknya tu pun dia cakap, ya aku tak puas hati lah, nanti nak pergi lagi lah kat rumah tu. Dia jenis Still apa lagi dia tau? cakap Jenis macam propa, macam nak tunjuk terror lah. Jenis macam tu lah lebih kurang. dia memang jenis macam tu pun Dia sebenarnya. poyo-poyo, Dia jadi memang macam oh aku hebat. yes. Macam, Biasalah kalau dekat college kalau tak ada member macam tu bohong lah. Mesti ada punya. mesti ada Dia seorang salah yang perangai macam tu. Jadi memang waktu tu walaupun member ajak, memang diorang tak nak pergi dah. Walaupun yang seorang tu ajak. Sebab yang lain memang dah tak nak pergi dah. Yang lain dah melalui benda tu. Jadi diorang dah tak nak pergi. Dia seorang je nak pergi. Jadi diorang kata kau nak pergi. Kita orang takkan ikut dah. Yalah. Jadi memang siapa saja yang tahu pasal Bukit Tungku, diorang tahu kawasan sana sangat keras. Bukit Tungku memang sangat keras. Siapa-siapa yang rasa dia tu keras hati dia, bolehlah pergi lalu. Tak payah nak berhenti mana-mana rumah. Lalu je dekat laluan utama, dekat jalan utama Bukit Tungku tu, jalan je malam 11 ke 12 ke, bawa motor ke bawa kereta tak kira lah, lalu je. Dia punya keras. Jangan tanya kat orang lain, tanya pada rider. Yang mana rider McD yang pernah lalu sana, rider KFC yang pernah lalu sana, rider Pizza Hut yang pernah lalu sana. Mesti ada yang pernah jumpa. Sebab sana memang keras jalan dia. Bukan kata dekat dalam rumah, bukan kata dekat pekarangan rumah, tak. Dekat jalan raya tu sendiri pun, bila lalu, ada je yang mengikut. Pak, tengah bawa motor, dah, dia ikut daripada belakang. Terbang, relax, dia ikut motor. Motor tengah jalan, motor jalan macam ni, dia kat atas. Ikut. Allah. Memang selalu benda tu, memang dia selalu ikut. Sekian saja yang untuk minggu ni. Jadi, bagi sesiapa yang nak dengar cerita dia, maksudnya siapa-siapa yang nak dengar cerita dia diceritakan oleh saya dekat saya punya channel, korang boleh emailkan cerita tu, korang boleh write down cerita tu dan email pada saya. Okay, saya akan letakkan dekat bawah ni, jadi korang tengok dekat link bawah ni. Okay, ada saya punya email. Korang just write down. Okay, dan saya akan ceritakan balik dekat channel saya. Saya akan terus cerita benda-benda macam ni sebab apa saya tahu ramai yang suka cerita seram macam ni, terutama sekali yang mana datang daripada pengalaman-pengalaman yang memang wujud. Iya wujud. Okay. Yeah. So, siapa-siapa yang nak dengar cerita-cerita seram yang selepas ni saya akan ceritakan, tekan je notification dan korang akan dapat notification bila saya upload video-video baru. Okay, so Assalamualaikum. Bye. Bye.